Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. 主内弟兄姐妹，早上好，平安。 Bersyukur kepada Tuhan hari ini kami boleh menyelenggarakan kegiatan Minggu STT Amanat Agung di Jemaat GMI Immanuel. 感谢神为理公会以马内利堂今天特别是设一个大使命神学院的一周。 Saudara-saudara, kegiatan Minggu STT Amanat Agung adalah satu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan memperkenalkan STT Amanat Agung sebagai lembaga pendidikan teologi yang mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk dapat melayani di gereja dan di dalam lembaga pelayanan Kristen. 大使命神学院的这一周是要给大家介绍大使命神学院如何培养就是优秀的神徒来怎么服侍教会、服侍会友，来服侍来扩大神的国。 Sebagaimana Tuhan mengatakan bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sangat sedikit. 就如神说的，我们要做的工作，我们要丰收，但是工作的人却很少。 Ladang Tuhan terus menantikan datangnya pekerja-pekerja untuk boleh menuai di dalamnya. 神一直等待我们，就是等待更多的人来丰收。 Karena itu saudara-saudara, mari dukung di dalam doa untuk keberadaan STT Amanat Agung yang Tuhan bisa pakai untuk boleh mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. 我深切的邀请弟兄姐妹来为我们大使命神学院来祈祷，好让能够准备更好、更合神心意的仆人。 Tahun ini saudara-saudara di dalam anugerah Tuhan, STT Amanat Agung genap berusia 25 tahun. 今年在神的恩赐下，我们的大使命神学院也达到25周年。 Satu perjalanan panjang yang Tuhan sudah pimpin hingga pada hari ini. 就是一个不短的旅程，神已经带领到今天。 Dan masih ada tugas-tugas ke depan yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. 未来还有很多神要我们做的工作。 Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami dan kiranya Bapak Ibu bersedia untuk terus mengingat kami di dalam doa-doa Bapak Ibu. 但愿神赐给我们力量，也但愿会友们为我们支持祷告。 Atas nama Civitas Akademika STT Amanat Agung, saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala dan kepada Majelis Jemaat GMI Immanuel yang boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan Minggu STT Amanat Agung pada hari ini. 我代表全体的神仆、全体的学生，向以马内利堂的神仆，还有以马内利堂的教牧，还有执事表示感谢。 Baik, Bapak Ibu, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. 我们就一同祷告，预备我们的心，聆听神的道。 Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. 主啊，感谢你，今天早晨我们又可以回来向你敬拜。 Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu menyertai kami dan melingkupi hidup kami. 感谢神，你赐给我们的恩典福分，一直不断的眷顾我们，带领我们。 Pagi ini kami rindu untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. 今早我们渴望要读经，要思考你的话语。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. 求主对我们说话，好让我们可以明白神要我们做的一切。 Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. 我们这样祷告祈求，是奉主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan pembacaan Alkitab yang pada hari ini terambil dari dalam surat Roma pasalnya yang ke-8. 弟兄姐妹，我们要看罗马书第8章。 Roma pasalnya yang ke-8, kita membaca mulai dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. 罗马书第8章12到17节。 Roma 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. 罗马书第8章12到17节。 Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 罗马书第8章12到17节，弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu perbedaan yang sangat mencolok tentang status kita sebelum dan setelah kita percaya kepada Kristus. 弟兄姐妹，有一个非常大的非常明显的变化，就是在我们信主之后和之前。 Sebelum kita percaya kepada Kristus, saudara-saudara, status kita dijelaskan di dalam Alkitab, kita adalah seorang budak. 圣经告诉我们说，在我们还没有信基督时候，我们的身份是个奴仆。 Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, maka status kita diubahkan menjadi seorang anak. 但是我们信基督之后，我们的身份变为儿子或儿女。 Saudara, di dalam surat Roma pasalnya yang ke-7, satu perikop sebelum yang kita baca pada hari ini, 在罗马书第7章，就是我们所读的前一章。 Paulus, saudara-saudara, menerangkan dengan sangat jelas tentang status kita sebagai seorang budak. 保罗非常清楚地解释我们身为奴仆的这个身份。 Saudara dan saya sebagai orang berdosa berada di bawah paksaan kuasa dosa. 你和我身为罪人，就是在这个罪的权势强迫下， Kita tidak bisa lepas daripadanya 我们无法脱离它， dan kita tidak bisa tidak menuruti kehendaknya. 我们不得不顺从他所要我们做的。 Saudara, di dalam Roma pasal 7, Paulus berkata bahwa sebagai orang berdosa, dia melakukan apa yang sesungguhnya tidak ingin dia perbuat. 在罗马书第7章，保罗说，他所做的也是他本不愿意做的。 Paulus berkata sesungguhnya dia ingin melakukan yang baik. 他说他其实想做良善的， Tetapi ternyata bukan yang baik yang ingin dia lakukan itu yang diperbuatnya. 可是他所愿意做的，他反不做。 Sebaliknya, saudara-saudara, justru yang jahat, 反过来就是他所不愿意做的，他倒去做了。 yang dia tahu tidak boleh dia lakukan, 就是他明知道他不能做的， dan sebenarnya dia tidak ingin lakukan, 而且其实他并不愿意去做的， justru itu yang diperbuatnya. 他反倒去做了。 Saudara-saudara, Paulus menyimpulkan keadaan dirinya sebagai orang berdosa. 然后保罗就总结了他身为罪人的一个境况。 Dia mengatakan kalau begitu bukan dia yang menginginkan dan yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. 他说这样的话，就不是他自己愿意去做、去犯罪。 Di dalam pasal 7 Paulus katakan tetapi kuasa dosa yang ada dan yang bekerja di dalam dirinya.
就是在第7章保罗强调，就是罪的权势在它里面运作的那种权势， Kuasa itulah yang memperbudaknya, 就是这个罪的律来掳着他， yang memaksanya, 强迫着他， yang memintanya untuk terus-menerus dipuaskan. 一直不断的要他满足， Dengan jalan menggiring Paulus untuk selalu berbuat dosa. 就叫保罗一直要服从这个肢体上犯罪的律。 Saudara-saudara, Paulus menjelaskan bahwa sebagai budak, manusia berdosa tidak bisa lepas dari rantai belenggu dosa. 保罗说，就是身为一个奴仆，人根本没有能力脱离这个罪的捆绑。 Karena itu pada pasal 7 dia berseru di dalam rasa frustrasi. Dia katakan, siapa yang dapat melepaskan aku dari kuasa dosa yang bekerja di dalam dan melalui anggota-anggota tubuhku ini. 所以呢，在第7章，他很沮丧地呼喊说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？” Keadaan itu adalah sama seperti yang Bapak Ibu dan saya juga alami sebagai orang berdosa, bukan? 这个情况不是你我身为罪人也经历过的吗？ Kita tahu apa yang baik, 我们知道什么是良善的， kita tahu yang baik ini yang harus kita lakukan. 我们也知道我们必须去做这个良善的， Kita juga tahu ada dosa yang tidak baik. 我们也知道犯罪是不对的， Kita sadar kita tidak boleh melakukan yang satu ini. 我们也意识到我们这个事情我们不能做， Tetapi bukan yang baik yang kita perbuat. 反倒我们做的不是我们愿意做的良善， Justru dosa yang jelas-jelas kita tahu tidak boleh kita perbuat, 那些我们明知道不能做的罪，我们反而去犯， itu yang kita lakukan. 这就是我们所行的。 Saudara, sebelum kita mengenal Kristus, kita sesungguhnya adalah seorang budak. 弟兄姐妹，在我们认识基督之前，我们其实本是奴仆， Kita tidak bisa berkata tidak kepada dosa. 我们不能对罪说不。 Karena itu Paulus berseru, dia katakan, siapa yang bisa melepaskan aku? 所以呢，保罗呼叫说：“谁能让我脱离这个取死的身子？” Manusia mencoba melepaskan diri dari kuasa dosa tetapi tidak mampu. 人以自己的能力，试图要摆脱、要释放自己从罪的权势，但是不能。 Tetapi pada pasal 7 ayat 25 Paulus menemukan jawabannya. 但是第7章25节，保罗寻找到了答案。 Di ayat 25 Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 25节，保罗说：“感谢神，就是靠着我们的主耶稣基督能脱离了。 Sekian lama manusia berada sebagai budak. 就是人一向来都成为奴仆， Tetapi ketika Kristus datang, dia membebaskan kita dari status kita sebagai seorang budak. 但是基督来的时候，就把我们身为奴仆的这个身份释放了。 Pada pasal 8 ayat yang kedua, Paulus juga berkata, melalui pekerjaan Roh Kudus, manusia dimampukan untuk percaya kepada Kristus dan karyanya untuk kita. 在第8章第2节，保罗也强调了，透过圣灵的工作，那使得我们罪人能够相信他。 Oleh sebab itu, saudara-saudara, mulai pada pasal 8, Paulus berkata, sekarang saudara dan saya bukan lagi budak. 所以从第8章开始，保罗就强调说，现在你和我不再是奴仆了， Sekarang kita punya status yang baru. 现在我们有了新的身份， Anak. 就是儿女。 Saudara, menjadi anak-anak Allah bukan hanya sekedar sebuah status. 身为神的儿女，并不只是身份。 Betul, itu adalah status yang kita terima sejak kita berada di dalam Kristus. 对我们信基督之后所领受的身份， Tetapi menjadi anak-anak Allah mempunyai konsekuensi logis yang muncul dari status itu. 但是身为神的儿女，这个身份给我们带来了理所当然的本分。 Dan kita akan belajar bersama-sama, saudara-saudara, apa artinya itu menjadi anak-anak Allah. 那我们要一起学习什么叫做成为神的儿女， Dan apa yang harus terjadi di dalam hidup kita sebagai seorang anak
Allah. 我们身为神的儿女，在我们生活中应当发生什么改 Saudara, 变？ mari kita baca ayat yang ke-15 dan ayat yang 我 ke-16. 们要先读第15、16节。 Di situ Paulus berkata demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。 Saudara, di dalam ayat yang ke-15, Rasul Paulus mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa roh yang kita terima tidak menjadikan kita sebagai seorang budak. 在15节，保罗坚定地强调说，我们的身份不再是神仆了，我们所领受的这个身份是儿女。 Paulus menggambarkan seorang budak itu hidupnya penuh dengan ketakutan. 保罗就是描写说，一个奴仆的生活是充满害怕的， Hidup seorang budak itu dipenuhi dengan ketidakpastian. 充满不安不定的， Bahkan ketidakberdayaan karena dia diperbudak terus-menerus. 充满无能的，因为他是人家的奴仆。 Dengan sangat jelas di dalam ayat itu Paulus berkata bahwa kita menerima Roh Kudus yang membuat kita menjadi seorang anak. 这里保罗强调说，非常清楚的说，就是圣灵赐给我们，我们所受的灵，这个灵是圣灵，把我们升为儿女， Yaitu menjadi anak Allah. 就是成为神的儿女。 Saudara, di dalam relasi bapa dan anak bukan hanya Allah yang secara sepihak mengangkat kita atau mengadopsi kita menjadi anaknya. 在这个父子关系中，不是神一方面来领养我们，或者把我们提升。 Tetapi di sisi yang lain, saudara-saudara, kita pun oleh karena pekerjaan Roh Kudus mengaku dan memanggil Allah kini sebagai Bapa kita. 另一方面，我们因为圣灵在我们的心动工，我们也可以呼叫他为父啊，我们的神。 Saudara, di dalam bagian ini Paulus menunjukkan ada satu perubahan status yang begitu radikal. 在这里呢，保罗给我们显现出有一个身份的彻底改变。 Perubahan status yang mempengaruhi relasi kita dengan Allah. 这个身份的彻底改变，也改变了我们与神的关系。 Dulunya kita adalah budak dosa yang melakukan segala sesuatu yang melawan dan menyakiti hati Bapa. 之前我们是罪的奴仆，我们所做的都是伤害，都是伤神的心，都是他所不悦纳的。 Tetapi kini kita menjadi anak-anak Bapa yang mempunyai relasi yang begitu dekat, begitu istimewa dengannya. 但现今呢，我们是他的儿女，我们的关系和他是非常亲近的。 Saudara, seorang budak selalu hidup di dalam ketakutan kepada tuannya. 一个奴仆的生活就一直怕着主人， Tetapi sekarang di dalam relasi Bapa dan anak yang begitu intim, yang ada di dalam hidup kita bukanlah ketakutan. 但是在这个父子关系是非常亲密的，就是我们的生活 Melainkan kelegaan, 带来的是安息， kelepasan, 带来的是释放， sukacita. 带来的是喜乐。 Saudara, betapa luar biasanya Paulus menggambarkan status yang baru yang kita terima di dalam Kristus karena pekerjaan Roh Kudus. 保罗描写的非常好，就是我们新的这个身份，我们在基督里面所承受的。 Dan perubahan status itu mestinya saudara-saudara disambut dengan satu keyakinan. 这个身份的改变，我们应该是这样对待的。 Keyakinan yang penuh bahwa sungguh sekarang saya adalah anaknya Bapa. 就是我们要完完全全的相信，我们现在已经成为神的儿女。 Keyakinan yang mengatakan bahwa sungguh saya sebagai anak itu betul-betul terjadi di dalam hidup saya. 这个信心要我们真正的深信我身为儿女
在我们的心里。 Kita mengalaminya di dalam hidup kita selaku orang Kristen. 我们要在我们身为基督徒日常生活中来经历他的爱， Dan semestinya hal itu membawa rasa syukur yang begitu besar kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita. 而且会给我们带来一个非常大的感恩之心， Atas anugerah Bapa yang begitu besar itu. 因为神在我们的生活中给我们赐下这么大的爱。 Saudara-saudara, hari ini banyak orang percaya kepada Kristus. 弟兄姐妹，今日有很多人说相信基督， Tetapi mungkin tidak bisa merasakan dan tidak bisa meyakini bahwa dia adalah anak dari Allah. 但根本不能深深的体会到，深深的感受到他本身就是神的儿女。 Banyak orang-orang Kristen merasa mungkin relasinya begitu jauh dengan Tuhan yang menyelamatkannya. 也许会有很多基督徒感觉他自己与这个救赎他的上帝这个关系非常疏远。 Padahal Paulus dengan jelas mengatakan, sekarang kamu adalah anaknya Allah. 其实保罗已经向我们声明，现今你已经是神的儿女了。 Saudara, kalau kita betul-betul sadar kita sudah diangkat menjadi anak Allah, 要是我们真正的体会到我们被升为神的儿女的话， betapa istimewanya status itu. 这个身份是多么的了不起， Betapa- 多么特别。 Betapa dekatnya hubungan kita sesungguhnya dengan Allah. 我们与神的关系是何等的亲密， Dan itu memunculkan hal-hal yang kita bisa alami di dalam hidup kita. 那这样会引出我们在生活中与他一同经历的很多事。 Saudara bisa mengatakan dan menyampaikan apapun kepada Bapa kita. 我们可以把一切都告诉他， Saudara bisa menyerahkan segala sesuatu di dalam kendalinya Bapa kita. 我们能把一切都放在他的管理当中。 Hubungan yang begitu istimewa itu kita terima di dalam Kristus. 这个非常特别的关系，我们是在基督里领受的。 Apakah saudara yakin hari ini saudara sudah betul-betul menjadi anaknya Allah? 今天弟兄姐妹是否能够深信、坚定的相信，你和我已经成为神的儿女？ Dalam satu relasi yang begitu istimewa Jadi- dengan Allah kita. 就在这个非常非常特别的与我们的神的关系。 Hal yang kedua, mari kita baca di ayat 12 dan ayat 13. 第二点，我们要看第12、13节。 Di ayat 12 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵致死，身体的恶行必要活着。 Saudara-saudara, banyak orang mempunyai status di dalam hidupnya. 弟兄姐妹，很多人都在生活中，我们有身份， Namun sayangnya tidak mampu hidup sesuai dengan status yang dimilikinya. 但可惜的是，很多人不能活出与他的身份相称的生活。 Demikian juga saudara-saudara dengan orang percaya yang sekarang menyandang status sebagai anak Allah. 就像我们信徒一样，我们现在的身份是神的儿女。 Berapa banyak di antara anak-anak Allah yang betul-betul menghidupi dan membuktikan dirinya sebagai seorang anak. 有多少神的儿女，就是在生活中，他真正的把他的这个身份活出来。 Saudara-saudara, anak tidak pernah berpikir untuk melakukan yang jahat kepada bapaknya. 弟兄姐妹，一个儿女呢，不会对他的父亲想做坏事。 Anak tidak pernah ingin menyakiti hati bapaknya. 一个儿子不会想去伤透他父亲的心， Apalagi memusuhi bapak yang mengasihinya. 或者与爱他的父亲为敌。 Sebaliknya saudara-saudara, seorang anak selalu memikirkan apa yang bisa membawa kebaikan dan kesenangan untuk bapaknya. 一个儿子应该会想，就是
怎么讨这个父亲的喜悦，怎么让他开心。 Seorang anak selalu berpikir untuk membalas kasih bapaknya dengan cara mengasihi bapaknya lewat hidupnya. 儿女就是会用他的所在、他的生活来回报父亲对他的爱。 Saudara, di dalam ayat 12 Paulus mengatakan sebagai anak kita sekarang tidak lagi punya kewajiban kepada daging. 这里呢，第12节，保罗强调说，我们现在身为儿子，我们不再欠肉体的债。 Kewajiban itu kita pahami seperti seperti hutang yang harus dibayar. 这个对肉体的义务，我们保罗说是债。 Saudara, kalau punya hutang kan harus bayar kepada orang yang dengannya kita berhutang, bukan? 我们欠债的时候，我们不是一定要还那个人吗？ Kita punya kewajiban. 我们有义务去还。 Tapi Paulus katakan sekarang sebagai anak kita tidak punya lagi kewajiban kepada daging. 但是保罗说，我们现在是儿女了，我们没有我们对肉体再也没有欠债了。 Yang membuat kita seolah-olah masih berada di dalam perbudakannya. 我们没有义务，就好像我们还在这个罪的权势的管辖， Yang membuat kita harus menuruti kemauannya. 一直让我们要满足他、服从他。 Paulus katakan kita tidak punya kewajiban lagi kepada daging. 保罗说，我们并不再欠这个肉体的债， Artinya kita sudah bebas. 这说明我们已经被释放了， Kita sudah lepas dari dosa dan kuasanya yang memperbudak kita. 我们已经脱离罪恶，已经脱离罪恶带来的权势管辖着我们的那个。 Sebaliknya Paulus dengan jelas mengatakan bahwa semestinya sebagai anak dengan Roh Kudus atau bersama Roh Kudus kita berjuang untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. 保罗进一步的强调，就是我们应当身为神的儿女，我们和圣灵一同来治死这个肉体的律。 Perbuatan-perbuatan daging yang ketika kita melakukannya jelas-jelas menyakiti hati Bapa. 就是肉体犯罪，当我们所做的时候，我们会伤透神的心。 Saudara, jika dulu saudara dan saya berbuat dosa karena memang kita masih hidup di dalam perbudakan atau di dalam kuasanya. 弟兄姐妹，要是之前你和我犯罪的话，是因为我们还在罪的管辖下。 Artinya saudara-saudara memang kita tidak sanggup untuk melepaskan diri dari kuasa dosa. 这意味着我们本不能脱离这个罪恶。 Tetapi Paulus sekarang berkata, sekarang tidak lagi ada alasan untuk kita. 但是保罗强调说，现在我们并没有这个理由了， Kita sudah dibebaskan dari dosa. 因为我们已经从罪中释放出来了。 Dari kuasanya yang memperbudak kita. 就在他一直管辖我们的这个权势释放出来。 Maka sekarang ketika saudara dan saya melakukan dosa, 所以，当你和我今天在犯罪的时候， maka hal itu betul-betul merupakan pilihan dan keputusan kita. 这就成为我们自己的抉择，我们自己选择要做的。 Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara adalah apa yang kita pilih sebagai seorang anak? 问题是我们身为神的儿女，我们所选的是什么？ Apakah kita memilih satu tindakan atau keputusan yang mengasihi Bapa dengan memilih untuk membuang dan mematikan apa yang Bapa benci, yang menyakiti hatinya? 我们是否会选择我们要治死这个肉体的律？我们不愿意做会伤透神的心的一切吗？ Atau jangan-jangan saudara-saudara kita memilih untuk menjadi anak yang menyakiti hati Bapa? 或许我们恐怕会选择我们要做会伤透神的心的这一切。 Yang tidak peduli kepada hati Bapa. 我们不把神的心为心。 Yaitu manakala saudara memilih cara hidup di dalam jalan dan pilihan-pilihan yang Bapa tidak sukai. 就是当我们选择我们生活的道路、生活方式都不讨神喜悦的。 Saudara, hal kedua ini mengingatkan kita bahwa kalau kita adalah anak berarti kita harus menghidupi dengan serius status kita sebagai anak.
这第二点提醒我们，要是我们深知道我们是儿女，我们要活出这个身份， tidak menyakiti Bapa 我们不会伤透神的心， dengan dosa-dosa kita. 我们不会去犯罪。 Hal ketiga, saudara-saudara, di dalam bagian ini, mari kita membaca pada ayatnya yang ke-17. 第三点，我们要看第17节。 Di dalam ayat yang ke-17 di situ Paulus berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 17节说：“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。” Bukan hanya meyakini bahwa kita adalah anak, 不单单是确认我们真的是儿女， bukan hanya menghidupi dengan serius status kita sebagai anak, 不单单是认真活出我们的身份， tetapi hal yang ketiga yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita pada pagi ini adalah menaruh pengharapan dalam pemenuhan status kita sebagai anak. 第三点，神要我们学习的就是我们要切望等候神的种子显出来。 Saudara, status kita sebagai anak Allah bukan hanya terjadi kini dan di sini. 我们身为神的儿女的这个身份，不单单是这里或者现在说的这个世界上。 Kalau kepada kita ditanya, kapan Anda menjadi seorang anak Allah? 如果有人问我们，你们什么时候成为神的儿女？ Maka jawabannya jelas, sekarang saya sudah menjadi seorang anak Allah. 我们可以清楚的回答说，现在我就已经成为神的儿女了。 Tetapi status kita sebagai anak Allah bukan hanya terjadi di sini dan saat ini. 但是这个成为儿女的身份，不单单在这里或者今世发生， Melainkan semua itu akan dipenuhkan sampai pada hari di mana Allah menyatakan kemuliaannya. 这个身份是要等到神把他的荣耀显出来的时候得以完全。 Saudara, Paulus dengan jelas di dalam ayat ke-17 mengatakan bahwa sebagai anak kita adalah seorang ahli waris. 保罗在第17章强调说，既是儿女，我们便是后嗣， Orang yang akan menerima warisan. 就是能要传承这个后嗣。 Tetapi saudara-saudara, di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris versi NIV di situ dikatakan bahwa sebagai seorang ahli waris yang akan kita terima menjadi milik kita bukan hanya pemberian-pemberian Allah. 但是在英文的新翻译版是这样说的：身为一个后嗣，我们所领受的不单单因为我们有儿女的身份所得着的福分。 Tetapi lebih jauh lagi yang akan kita terima, yang akan kita miliki adalah Allah sendiri. 我们进一步要领受的、要接受的是神他自己。 Di dalam bahasa Inggris kalimat itu berkata demikian, we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. 英文强调的跟中文一模一样，就是我们便是后嗣。 就是神的后嗣和基督同作后嗣。 Saudara, menarik karena kita itu disebut heirs of God. 这里非常有意思，说的是我们是神的后嗣。 Biasanya kalau orang tua memberikan warisan kepada anaknya biasanya adalah barang-barang atau harta benda yang dimiliki oleh orang tua diwariskan untuk anaknya. 平时我们知道，就是父母留给孩子们。 孩子们的财产是东西物质的财产。 Tetapi saudara dan saya sebagai anak Allah yang adalah ahli waris, yang akan kita terima bukan hanya pemberian Allah, tetapi Allah sendiri akan menjadi milik kita, kata Paulus. 但是保罗说，你和我身为神的后嗣，我们所要领受的不单单是神赐给我们的福分恩典，而是神他自己。 Artinya saudara-saudara, Paulus mengatakan satu hari kelak. 这意味着有将来的一天。 Satu kali kelak kita akan memiliki Allah, menikmati Allah, dan dipersekutukan dengan Allah secara penuh
di dalam kekekalan. 就是有将来的一天，我们要完完全全的拥有它，就是属于他的，它也属于我们的，就是在永恒里，我们和他合一。 Pada saat itulah Allah menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. 就是在那个时刻，他完完全全的属于我们，我们也属于他。 Pada saat itulah status kita yang adalah anak-anak Bapa dan dia adalah Bapa kita akan dipenuhkan secara sempurna di dalam kekekalan. 就是在那个时刻，我们身为他的儿女的这个身份，会完完全全的就是成全在永恒中。 Tetapi saudara-saudara, janji pemenuhan mengenai persekutuan kita dengan Bapa yang sempurna itu masih ada di depan sana. 但是这个我们的身份得以完全，还是将来的事。 Sekarang sudah terjadi. 现在已经开始进行了， Sekarang sudah kita miliki. 现在我们已经拥有着了， Tetapi akan disempurnakan di depan sana. 但前面还要得以完全。 Kalau di dalam bahasa teologi itu disebut already but not yet. 但是我们在神学的这个是怎么说呢？已经发生，但是还没完全。 Sudah kita alami dan menjadi milik kita, tetapi masih akan terus disempurnakan sampai pada pemenuhannya. 已经成为我们的了，但是还要一直不断的透过这个生活过程来完全。 Dan sekarang kita sedang menuju ke sana. 现在我们已经迈向这个方向， Kepada pemenuhan relasi Bapa dan anak yang begitu sempurna itu. 就是迈向这个方向。我们与神的关系，我们称为神的儿女，是那么美好的。 Dan dalam perjalanan menuju ke sana kita masih ada di dunia ini. 就是在那个方向的旅途中，我们还住在这个世界上。 Di dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan pergumulan, dunia yang penuh dengan kesulitan. 就是充满挣扎、充满挑战、充满困难的世界上， Di dunia yang penuh dengan godaan. 充满诱惑的世界上， Di dunia yang menolak Allah dan membenci anak-anak Allah. 拒绝上帝而且怨恨神的儿女的这个世界。 Saudara Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen di kota Roma. 弟兄姐妹，保罗写这封信是写给这个罗马城的基督徒。 Kalau kita ingat gambaran tentang Roma itu menunjukkan satu kota yang penuh dengan godaan yang begitu besar. 要是我们想象罗马，我们就知道这个城市诱惑力非常大。 Tetapi gambaran tentang Roma adalah satu tempat yang mewakili rasa benci dan penolakan kepada orang-orang Kristen. 但是罗马的形象，它象征着什么呢？象征的对基督徒的拒绝、怨恨。 Sejarah gereja saudara-saudara mencatat bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan yang menderita dianiaya bahkan mati di bawah kekuasaan kekaisaran Roma. 教会的历史记载着非常非常多基督徒就被那个罗马帝国逼迫致死。 Karena itu nasihat Paulus adalah di dalam perjalanan kita menuju ke sana, tetapi sekarang kita masih ada di dunia yang penuh dengan godaan dan penuh dengan kesulitan ini. 所以保罗劝勉我们，在我们迈向永恒的这个道路上，我们还住在这个暂时的非常充满诱惑、困难的世界中。 Tetaplah tekun dan setia untuk menantikan hari itu tiba. 我们还要切望等候那一天的到来。 Menantikan saat di mana kita anak-anak Allah akan dipersekutukan dengan Bapa kita secara sempurna. 我们要切望等候那一天，就是当我们身为他的儿女和他永远合一的那一刻。 Tekun dan setia sekalipun hidup ini penuh dengan godaan. 我们要殷勤的，我们要忠实的，尽管这个生活中充满诱惑。 Tekun dan setia sekalipun hidup di dunia ini penuh kesulitan dan pergumulan. 切望等候，尽管这个生活是充满这个挣扎，充满困难。 Tekun dan setia hingga saatnya kita anak-anak akan bukan hanya bertemu,
tapi akan bersekutu di dalam kekekalan dengan Bapa kita. 切望等候那一天，我们不单单与神相遇，而且会与他合一，生活在永恒的一起。 Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita untuk betul-betul dapat menjadi anak-anak Allah. 但愿神帮助我们，让我们能够真正的成为他的儿女。 Mari kita berdoa, saudara-saudara. 我们低头祷告， Kami bersyukur untuk kebenaran di mana Tuhan mengangkat kami menjadi seorang anak. 我们感谢神，你已经把我们提升为你的儿女。 Kami yang dulunya adalah budak, 我们之前是奴仆， bukan siapa-siapa. 我们什么都不是， Sekarang kami boleh diangkat menjadi anak. 但现在我们可以提升为儿女， Di dalam relasi yang begitu dekat dan intim dengan Tuhan. 在这么亲密与神这么亲密的关系中， Di mana kami tidak lagi mengalami ketakutan seperti seorang budak, 当我们不用像奴仆一样一直生活在害怕中， tetapi kami boleh dibebaskan dan kami lega di dalam anugerah Kristus. 我们可以被释放，我们在基督的恩典里能够安息。 Kami berterima kasih juga karena sebagai seorang anak kami diingatkan supaya kami hidup betul-betul menjadi seorang anak. 我们感谢神再次提醒我们，身为儿女这个身份，让我们可以活得相称。 Anak yang tidak menyakiti hati Bapa. 我们身为儿女，不要伤我们父的心， Anak yang tidak melawan Bapa. 我们不愿抵抗神。 Dengan cara kami masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Bapa, yaitu dosa-dosa kami. 我们不愿犯罪伤透你的心。 Kami bersyukur juga untuk janji pengharapan 我们 bahwa kami akan dipersekutukan dengan Bapa di dalam kekekalan. 我们也感谢神，我们可以切慕的等待我们和你合一的那一天。 Bahwa kami akan tinggal untuk selama-lamanya dan berada bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. 神已经应许我们，我们会在永恒中和你在一起，永恒中就是属于你的。 Dan sementara kami masih ada di dunia yang penuh dengan pergumulan ini, 若是暂时我们还活在这个充满挣扎的世界上， biarlah kami boleh tetap tekun dan setia menantikan saat itu. 好让我们可以切望等待那一刻的到来， Maka ketika Engkau nanti datang menjemput kami ya Tuhan, 好让那时候你来接我们的时候， biarlah kami boleh Engkau bawa untuk masuk di dalam rumah-Mu dan berkumpul dengan Engkau ya Bapa untuk selama-lamanya. 你可以把我们带上去，和你永远的聚在一起。 Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. 我们感谢神今天赐给我们的真理， Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. 感恩祷告是奉主耶稣基督我们的救赎主的名， Amin. 阿门。